الحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita taufik untuk berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fatih Faidah, yang mana kita berada pada malam ini pada muka yang ke isteri Nabi lah, ke mana? Anak-anak Nabi, muka surat 60 cetakan Jawi itu, anak-anak Nabi kita. Itu muka yang ke 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Anak Nabi, jadi susuk tubuh manusia yang paling kita kenal, paling patut kita kenal ialah baginda Nabi lah. Baginda Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa ahli-ahli kitab yang terdahulu mereka juga kenal Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ini sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan pengenalan mereka kepada Rasulullah ni jelas kerana mereka telah diberitahu oleh Nabi-Nabi terdahulu. Wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para Rasul dan para Nabi pada zaman mereka telah menceritakan tentang sifat Nabi, sama ada sifat yang zahir ataupun sifat yang batin, perwatakan Nabi yang luaran dan juga sifat perangai Nabi yang batin, yang tersembunyi, yang dalam hati. Bahkan ini yang Allah Ta'ala kata, dan mereka lebih mengenali Nabi daripada anak mereka. Kok mana? Kerana anak-anak kita ni kita kenal luaran dia, tapi dalam dia perangai dan akhlak mungkin berbeza depan kita dengan realiti sebenar dia. Tetapi Rasulullah ni perangai dan juga akhlaknya Allah Ta'ala cerita selamalah apa yang Allah Ta'ala cerita tu dengan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi pengetahuan mereka terhadap Rasulullah ini pengetahuan yang meliputi ciri-ciri yang lahir dan juga yang batin. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat wajar dan patut untuk kenal Rasulullah dengan sifat-sifat baginda yang zahir, al-khalqi, sifat-sifat yang luaran, dan juga sifat-sifat akhlak baginda al-khuluqi. Maka dalam itulah ulama mengarang para kitab-kitab berkaitan dengan bidang-bidang yang meliputi aspek-aspek kehidupan Nabi, peribadi Nabi dan banyak aspek lagi. Dan antara yang kita patut dan kenal ialah kita kena kenal anak Nabi kita. Dan sayogianya bagi kita tahu anak-anak Nabi kita, iaitu 7 orang. Pertama, Sayyiduna Qasim, Al-Qasim. Maka Nabi dipanggil dengan kunyah Abul Qasim. Nabi ini dipanggil dengan kunyah Abul Qasim. Jadi dalam zaman Nabi itu, sahabat-sahabat yang lain, para Nabi tak benar dah. Tasammu bismi wala taktanu bi kunyati. Nama dengan nama aku boleh, tapi jangan meletak kunyah dengan kunyah aku. Kerana kunyah Abul Qasim ini khusus untuk Nabi.
Sebahagian ulama mengatakan ketika mana Rasulullah SAW masih hidup. Maka nama gelaran atau kunyah iaitu nama yang dimulakan dengan Abu dan juga Ummu. Abu Qasim, Abu Ahmad, Abu Dawud, Abu Bakr. Ummu pula Ummu Ahmad, Ummu Faisal, macam-macam. Itu namanya kunyah. Yang kedua, anak Nabi ialah Sayyidatuna Zainab. Yang ketiga, Sayyidatuna Ruqayyah. Yang keempat, Sayyidatuna Fatimah. Yang kelima, Sayyidatuna Ummu Kalthum. Dan yang keenam, Sayyidatuna Abdullah. Abdullah ni gelarannya At-Tayyib, dipanggil juga At-Tayyib, dan juga digelar juga At-Tahir. Jadi 6 orang ini daripada Sayyidatina Khadijah. Yang ketujuh ialah Sayyiduna Ibrahim. Ini seorang daripada Sayyidina Maryam Al-Qibtiyah. Kata dia, dan kesemua ini bondanya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra ni beruduk pada Sri Nabi lah. Nak membezakan dengan nama cicit-cicit dia ada Khadijah hak puang. Jadi Khadijah Al-Kubra, Khadijah hak besar, mana isteri Nabi. 6 orang tu. Melainkan Sayyiduna Ibrahim, maka bondanya Maryam Al-Qibtiyah. Maryam Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Allah Ta'ala tentukan bahawa anak lelaki Rasulullah ni dia tidak hidup lama. Tak hidup lama. Sehingga kan orang Quraisy, orang kafir Quraisy gelar Muhammad ni abtar. Muhammad ni orang putus nasab. Nasab dia putus. Sebab apa? Sebab anak lelaki tak ada. Dia cuba menyakitkan Nabi, menyakiti Nabi dengan menggelar Nabi ni Al-Abtar, orang yang putus nasab dia. Kerana nasab ni mari ikut lelaki lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sebaliknya, bahawa keturunan Nabi ni jadi berkembang dan terus kekal. Bahkan golongan-golongan mereka yang mencela Nabi yang mencela Nabi tu ialah Al-Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka itulah yang sebenarnya yang keturunan mereka putus. Keturunan Nabi mari ikut mana? Mari ikut Sayyidatina Fatimah yang datang daripada cucu Nabi Al-Hasan dan juga Al-Husain. Al-Hasan dan Husain yang berketurunan sampailah sekarang bertebaran di dunia ini dengan gelar Syarifah, Sayyid dan seumpamanya. Kalau orang-orang ulama di kalangan mereka digelar sebagai Al-Habib, maka Asy-Syarif dan seumpamanya. Maka keturunan Nabi ini Allah Ta'ala, anak lelaki Nabi Tuhan tentukan bahawa tidak hidup dan tidak panjang umurnya, supaya tidaklah umat ni menganggap nanti bahawa mereka tu pengganti Nabi. Allah Ta'ala tentukan kalau tidak, apa-apa selepas ini akan jadilah pemerintahan dan juga kerajaan tu akan beralih kepada anak lah, sebab ada anak. Jadi antara hikmah yang ulama kata ialah bahawa supaya tidak adalah pemerintahan itu secara berlaku keturunan. Nanti orang tak melantik anak Nabi. Maka Allah Ta'ala tentukan wa amruhum syura bainahum, hendaklah berlaku pemerintahan tu secara syura, antaranya ialah dengan melantik orang yang sama saja, tidak ada melihat kepada keturunan tapi kepada kelayakan. Itu anak-anak Nabi.
Kemudian kata pengarang rahimahullah, isteri-isteri Nabi, isterinya waktu wafatnya 9 orang. Nabi ketika wafat, isteri Nabi 9 orang. Isteri kesemuanya 11 orang. 2 orang meninggal ketika Nabi masih hidup. Masa Nabi wafat, yang ada isteri Nabi ialah 9 orang. Siapa dia? Yang pertama, Sayyidatuna Aisyah tu anak Sayyiduna Abu Bakar. Yang kedua ialah Sayyidatuna Hafs, anak Hafsah, bukan Hafs Hafsah. Hafsah tinggal tak situ betul tak Hafsah? Sayyidatuna Hafsah anak Sayyiduna Umar. Yang ketiga ialah Sayyidatuna Saudah anak Zam'ah, Saudah binti Zam'ah. Yang keempat Sayyidatuna Safiyah anak Huyai, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, keturunan Nabi Harun. Ini di Bani Israel ini. Safiyah ini daripada Bani Israel. Yang kelima Sayyidatuna Maimunah anak Al-Harith. Yang keenam Sayyidatuna Ramlah anak Abi Sufyan. Dan yang ketujuh Sayyidatuna Hindun anak Abi Umayyah. Dan yang ke-8 Sayyidatuna Zainab anak Jahshin. Dan yang ke-9 ialah Sayyidatuna Juwairiyah anak Al-Harith. Jadi apa nama ini? Ini bilangan ataupun isteri Nabi ketika Rasulullah SAW wafat. Sekarang ni dia ada buat jadual kan? Ada buat poster tentang kisah hidup Nabi, anak Nabi, isteri Nabi. Ada sini ke? Ada. Ada kat mana saya tengok surah tu. Boleh kata. Cari waktu kita boleh kenal. Mengenal perkara yang berkaitan dengan Rasulullah ni ialah antara perkara yang dapat pahala lah. Sebab ia berkaitan dengan Nabi. Ada poster satu besar tu, anak Nabi, lepas tu isteri Nabi, ada biodata ringkas. Kemudiannya perang-perang Nabi. Kemudiannya kronologi persyariatan. Okay. Kata pengarang rahimahullah, pelihara hukuman Allah. Pelihara hukuman Allah. Ini berkait dengan kita panggil amar ma'ruf nahi munkar. Pelihara hukuman ni, antara kewajipan seorang mukallaf ialah menegakkan hukum Tuhan, iaitu dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, suruh perkara yang baik dan mencegah perkara munkar. Kata musannif, wajib di atas mukallaf mengerjakan barang yang Tuhan fardu ke atasnya. Wajib. Benda yang Tuhan fardu ni wajib kan? Fardu wajib ni mutaradifah, makna kalimah yang sama erti. Fardu pun wajib, wajib tu fardu kau. Apa yang Allah Ta'ala fardu, hukumnya wajib kena buat. Dan tidak kerja sekalian perkara yang dilarang ke atasnya. Dan benda yang Tuhan larang, kita teguh diri. Teguh diri. Jadi benda yang Tuhan larang ni tak banyak. Begitulah juga benda yang Tuhan suruh. Yang banyaknya benda yang Tuhan beri keharusan, itu banyak. Fardu-fardu dalam kehidupan seorang hamba Allah ni tak banyak. Tak banyak. Datang seorang Badawi tanya Rasulullah, apa yang wajib atasku? Sembahyang 5 waktu. Nak buat sembahyang 5 waktu, tak apa sembahyang sunat boleh tak? Boleh. Apa yang wajib daripada aku lagi? Puasa bulan Ramadan. Kalau aku nak puasa Ramadan ni, tak puasa sunat boleh tak? Boleh. Apa lagi yang wajib? Kalau ada duit, kamu keluar zakat. Apa lagi yang wajib? Kalau kamu mampu, kamu buat haji.
Kalau gitu aku nak buat hak wajib saja, aku tak nak buat hak sunat. Dia pun begitu. Maka Nabi kata aflaha in sadaq. Orang ini akan mendapat syurga, berjaya dan mendapat syurga kalau dia benar. Kalau dia betul buat apa yang Tuhan suruh tu, dapat syurga lagi. Jadi perkara-perkara yang fardu tak banyak. Perkara yang Tuhan larang, benda yang jelas. Benda yang jelas. Yang banyaknya Tuhan beri pilihan. Hukum-hukum yang banyak ini kebanyakan pada hukum yang harus. Dan wajib di atasnya menyuruh dengan buat baik. Wajib atas seorang tu menyuruh dengan membuat baik dan menegah daripada pekerjaan jahat. Ini kita panggil amar ma'ruf, suruh baik, nahi munkar, tegah pekerjaan jahat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni kewajipan yang wajib ke atas seorang mukallaf. Tapi wajib dia tu dengan syarat-syarat dan ada dia punya tahap-tahap lah. Orang yang tahap dia gini nak tegur macam mana? Kemudiannya ada syarat-syarat wajib amar ma'ruf nahi munkar. Bukan maknanya ikut pergi langgar saja. Amar ma'ruf nahi munkar dengan cara guna kekerasan. Tak boleh pula kalau benda itu tidak sesuai dengan kekerasan. Maka untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar perlu kepada ilmu. Ilmu untuk kita ajak orang buat baik dan ilmu untuk tegur orang buat jahat. Walau kejahatan seperti ia kerja pun dan menegur daripada pekerjaan yang jahat, walau kejahatan seperti ia kerja pun. Orang tu katakanlah orang itu minum arak, tapi dia marah orang lain minum arak. Dia marah orang lain minum arak. Wajib tu, wajib dia tegur. Dia nampak orang nak minum arak, arak tu haram, tak boleh minum. Tak boleh minum. Wajib dia tegur orang buat perkara haram, walaupun perkara haram tu dia sendiri buat juga. Jadi di sini tidak syarat lah makna nak tegur orang ni mesti kita kena buat dulu. Sebab ada sebahagian yang faham daripada ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata-kata ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun, kamu suruh buat perkara yang kamu tak buat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah dosa di sisi Allah kamu berkata perkara yang kamu tak buat. Jadi ada orang faham, dia kata kita nak tegur orang, kita tak boleh tegur sehingga kita sendiri tinggalkan perkara yang kita buat tu. Kita nak tegur orang buat jahat, kita tak boleh tegur sehingga kita sendiri yang meninggalkan perkara tu. Ayat ini sebenarnya bukan mengatakan syarat tegur. Ayat ini tujuannya untuk memberi tarhib, memberi rasa takut kepada orang supaya bila nak tegur, perkara yang dia nak tegur orang tu pastikan dia buat juga. Kerana dia pun buat salah, dia sendiri buat salah. Orang yang minum arak nak tegur orang jangan minum arak, patut dia rasa besar lah kerana dia tegur orang, dia sendirilah kena tinggalkan dulu. Dia patut lebih utama untuk tinggalkan kejahatan kerana dia tegur orang. Sebab apa? Di sini Tuhan nak beri, kita kata sebagai tarhib, nak menakut dan menggerunkan kepada orang-orang ini supaya mereka janganlah tegur sesuatu tetapi mereka buat. Itu larangan dari segi aspek itu.
Bukan maknanya syarat nak tegur tu mesti tinggal dulu. Syarat nak tegur mesti tinggal dulu. Jadi kita nak tegur orang, nak tegur orang, jangan ngumpat. Kita ngumpat cukup. Adakah syarat untuk tegur orang mesti kita berhenti mengumpat baru kita tegur orang? Jawabnya tak. Tak syarat kita. Tetapi satu kesalahan besar lah, kita suruh orang tinggal mengumpat, tiba-tiba kita duk mengumpat. Kita duk mengumpat. Jadi duk kena. Itu yang Allah Ta'ala tegahkan, kabura maqtan indallah, amat besarlah dosa di sisi Allah kamu berkata apa yang kamu tidak buat. Okay. Dilarang orang beli nombor ekor. Apa ni? Beli nombor. Dia senyap-senyap beli juga nombor ekor. Main buat judi. Jadi salah tu perbuatan tu salah. Perbuatan dia main judi tu, tapi perbuatan dia tegur tu betul. Maknanya kalau dia tak tegur, dia berdosa tak tegur. Dia salah kalau dia ada kuasa untuk tegur, ada kuasa untuk halang orang buat maksiat, dia tak halang. Jadi sebab itu dia kata sini, katanya, dan menegur daripada pekerjaan yang jahat, walau kejahatan seperti ia kerja pun. Kejahatan seperti dia kerja pun. Nampak tak? Ayuh kita tegur anak dia, mula sokok ayah dah. Saya kau dah lah apa isu ialah anak dia tu kena dah lah. Nampak kena dah lah. Walaupun kejahatan seperti ia kerja pun, dan wajib ia tegur orang yang bercuri. Mencuri lah bahasa kita. Walau ia sendiri tengah bercuri sekalipun. Tengah-tengah tu, bukan makna waktu lain. Tengah curi. Orang nak bagi curi sekali, budak dia curi. Dia tengah curi, dia tengah ukah barang, nak ambil barang rumah orang. Mari orang, aku nak curi budak dia curi, dosa. Wajib dia tegur. Tegur tu wajib. Sebab apa? Kalau tidak, dia telah menyuruh orang buat perkara dosa. Salah pula tu. Salah pula tu. Jadi benda ni penting sebenarnya. Kepahaman apa ni? Ini asas kepahaman ni yang kita boleh menyebabkan jenayah, dosa secara umum dan jenayah secara khusus ni dapat jadi dikengkang. Kalau penjenayah tahu perbuatan dia salah, orang lain nak buat jenayah dia tegur. Jadi jenayah takkan tersepuk. Tapi masalah bila buat jenayah, mu nak belajar, mari ikut aku. Tak. Dia tahu dia salah, tapi bila dia buat dosa umum lah, kita ambil jenayah. Buat jenayah, orang nak buat tu dia hajuk sekali. Nak buat ni, dia hajuk sekali. Saya ajar pula. Jadi hak ni kerana dia kata aku nak nasihat dia, aku pun buat juga. Daripada aku nasihat dia, aku ajar dia lah. Sebab dia kata kalau aku nak tegur dia, aku buat juga. Aku nak tegur sehingga aku buat. Akhirnya kena menjaga. Lepas pisah, baru dah nak tegur saing dia. Saing tak kena igat ni. Dia kena igat dah. Masuk menjaga, tupik dah, isah dah. Tengok saing dia buat senayah. Akhirnya tegurlah dia. Sebab dia bagi dia suci dah lah. Dia keluar dah daripada pusat pemulihan dan semua ni. Bersihlah dia kira. Tegur saing dia. Apa jawab saing dia? Mu dulu ajar aku. Mu dulu ajar aku curi. Jadi sebabnya apa? Nampak kecil dia ni. Bila ulama letak hukum ni, kesan dia akan ada kepada masyarakat. Bila mana kita tahu ada kesedaran tentang hukum hakam, kesedaran hukum hakam tu ada, maka dia takkan suruh orang buat. Walaupun dia sendiri, dia meropok. Tapi bila orang nak meropok kok, masa meropok dia akan larang.
Orang tu cari jalan lain ikut dia lah. Tapi larang tu wajib. Okey. Ni dia ajar pula. Dia ajar gini. Jadi itu yang menyebabkan jenayah ni dia tersempur. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, peliharakan kulliyat yang 6. Siapa boleh tu? Boleh. 10 ni. Kata pengarang, peliharakan. Jangan tak dok bunyi tak? Dia kena maklum tu. Berapa? 3 minit. Sekarang ni berapa? Pukul 8. Pukul 8. Ada soalan ke? Ada soalan. Jadi di sini sebelum kita masuklah, kita dah masuklah pelihara kulliyat yang 6 ini. Cerita berkaitan kulliyat yang 6 ni, di sini sebut 6 lah. Dalam satu apa nama ini, dia jadi 6 tu kerana dia bilang dia pecahkan antara nasab dan kemaluan tu. 4 dan 5 tu dia pecah. Tu jadi 6. Al-irdu wal nasabu. Jadi mungkin kita biasa dengar ni ialah daruriyat al-khams. Kita panggil maqasid syariah tu. Maqasid syariah yang 5. Maqasid syariah ni cerita tentang maqasid syariah ni. Objektif umum syariah. Jadi berkaitan dengan apakah syariat yang Tuhan hukum ni, yang Allah Ta'ala turunkan ni, hukum hakam ni, nak mencapai apa objektifnya. Maka ulama buat kajian yang dinamakan kajian tentang maqasid. Dia ekstrak, dia keluarkan daripada hukum hakam yang ada ni, berdasarkan ilmu usul fiqhnya, apakah yang sebenarnya Allah Ta'ala nak capai daripada hukum hakam ni. Bila dilihat, hukum hakam ni tidak lari daripada mencapai 5 objektif. Sini dia ambil 6 kerana dia pecah nanti. Jadi hak ni pun rasanya kita pun mungkin dah biasa dengar lah. Yang biasa ikut perkembangan arus perkara semasa ni, maqasid ni satu istilah yang sebelum ni, kajian sebelum ni pun pernah keluarkanlah istilah tersebut. Dan benda itu sebenarnya dia konsep yang tak salah lah, kerana dia mencapai kepada maksud daripada kehendak syarak itu sendiri. Okey. Ini perbincangannya. Kata pengarang, peliharakan kulliyat yang 6. Jadi insya-Allah lah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang minggu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.